2 Tawarik bab 6. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah berfirman bahwa Dia bersemayam dalam kelam pekat. Aku telah membina bait agung bagi hadirat-Mu, tempat Engkau hadir selama-lamanya. Kemudian Raja berpaling dan memohonkan berkat untuk seluruh jemaah Israel. Ketika seluruh jemaah Israel berdiri, dia berkata, Segala puji bagi Tuhan, Allah Israel. Dia sendiri telah berfirman kepada Daud ayahku, dan telah menggenapinya dengan kuasa-Nya. Firman-Nya, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara semua suku Israel untuk membina sebuah bait supaya namaku tinggal di sana. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem supaya namaku tinggal di sana. Dan aku memilih Daud untuk mengepalai umatku Israel. Daud ayahku berniat membina sebuah bait bagi nama Tuhan Allah Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada Daud ayahku, niatmu untuk membina bait bagi namaku itu memang baik. Akan tetapi, bukan engkau yang akan membina bait itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan membina bait bagi namaku. Sekarang Tuhan telah menepati firman yang disampaikannya, karena aku telah bangkit untuk menggantikan Daud ayahku. Aku telah duduk di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan, dan telah membina bait bagi nama Tuhan, Allah Israel. Di sana telah kutempatkan tabut berisi perjanjian Tuhan, yang diikatnya dengan orang Israel. Salomo berdiri menghadap mazbah Tuhan di hadapan seluruh jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Memang Salomo telah membuat mimbar gangsa yang sepanjang 5 hasta, selebar 5 hasta, dan setinggi 3 hasta. Dia meletakkan mimbar itu di tengah-tengah halaman, berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan seluruh jemaah Israel sambil menadahkan tangannya ke langit. Katanya, Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah yang seperti Engkau, baik di langit maupun di bumi. Engkau berpegang teguh pada perjanjian dan kasih abadi bagi hamba-hambamu yang hidup di hadapan-Mu dengan segenap hati mereka. Engkau yang berpegang teguh pada apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Engkau sendiri telah berfirman, lalu mengotakkannya dengan kuasa-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peganglah apa yang telah Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berfirman, di hadapanku tidak akan terputus keturunanmu yang akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asalkan anak-anakmu tetap hidup menurut hukum Taurat, sebagaimana engkau telah hidup di hadapanku. Sekarang, ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti firman yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu Daud. Akan tetapi, sungguhkah Allah mahu tinggal bersama-sama manusia di atas bumi? Sesungguhnya, langit, bahkan langit di atas segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi bait yang kubangunkan ini. Tiliklah doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadirat-Mu ini. Semoga siang dan malam mata-Mu terbuka terhadap bait ini,
terhadap tempat yang kau firmankan, bahwa engkau akan menegakkan namamu di sini. Dengarlah doa yang dipanjatkan hamba-Mu dengan menghadap ke tempat ini. Dengarlah kiranya permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel ketika mereka berdoa dengan menghadap ke tempat ini. Dengarlah dari tempat tinggal-Mu di surga, dan ampunilah kami ketika Engkau mendengarkannya. Jika seseorang berdosa terhadap sesamanya, dia harus mengangkat sumpah dan datang bersumpah di depan mazbah-Mu di bait ini. Maka dengarlah kiranya di surga dan bertindaklah. Adililah hamba-hamba-Mu, balaslah orang yang bersalah, dan timpahkanlah perbuatannya pada dirinya sendiri. Pertahankanlah orang benar, dan ganjarlah dia selaras dengan perbenarannya. Jika umat-Mu Israel dikalahkan oleh musuh karena mereka berdosa terhadap Engkau, kemudian mereka berbalik kepadamu, mengakui keagungan nama-Mu, berdoa dan memohon belas kasihan di hadapan-Mu di bait ini, maka dengarlah kiranya di surga. Ampunkanlah dosa umat-Mu Israel, dan bawalah mereka kembali ke tanah yang telah Kau kurniakan kepada mereka serta nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup dan hujan tidak kunjung turun, kerana mereka telah berdosa terhadap Engkau, lalu mereka berdoa dengan menghadap ke tempat ini, mengakui keagungan nama-Mu, dan berbalik daripada dosa mereka, kerana Engkau telah menindas mereka, maka dengarlah kiranya di surga. Ampunkanlah dosa hamba-hamba-Mu dan umat-Mu Israel, kerana Engkaulah yang mengajar mereka jalan baik yang patut ditempuh mereka. Dan turunkanlah hujan ke tanah-Mu yang telah Kau kurniakan kepada umat-Mu sebagai harta pusaka. Jika ada bencana kebuluran di negeri, penyakit sampar, kelayuan tanaman, penyakit bijirin, belalang besar, dan belalang pemusnah, jika musuh mengepung salah sebuah kota di negeri mereka, jika ada wabak atau penyakit apa-apa pun, lalu seseorang atau seluruh umat-Mu Israel memanjatkan suatu doa atau permohonan sambil menadahkan tangan dengan menghadap ke bait ini, kerana masing-masing mengetahui kesusahan dan penderitaan sendiri, maka dengarlah dari tempat tinggal-Mu di surga. Ampunilah dan balaslah setiap orang selaras dengan segala jalan hidupnya, kerana Engkau mengetahui isi hatinya. Hanya Engkaulah yang mengetahui isi hati anak-anak manusia. Dengan demikian, mereka akan takut kepadamu dan hidup menurut jalan-Mu selama mereka hidup di tanah yang telah Kau kurniakan kepada nenek moyang kami. Juga bagi orang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel, yang datang dari negeri jauh kerana nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang perkasa, dan lengan-Mu yang terhulur, apabila dia datang berdoa dengan menghadap ke bait ini. Maka dengarlah kiranya dari surga tempat tinggal-Mu. Bertindaklah selaras dengan semua yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Dengan demikian, segala bangsa di bumi dapat mengenal nama-Mu, serta takut kepadamu seperti umat-Mu Israel, dan mereka tahu bahwa nama-Mu diserukan atas bait yang Kubangunkan ini. Jika umat-Mu maju berperang melawan musuh-musuh mereka, kemana-mana pun Kau suruh mereka, dan jika mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang Kau pilih, serta ke bait yang Kubangunkan bagi nama-Mu, maka dengarlah kiranya di surga
doa dan permohonan mereka. Belalah perkara mereka. Jika mereka berdosa terhadap Engkau, kerana tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka terhadap mereka, serta menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka dibuang sebagai tawanan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan jika mereka sedar akan diri di negeri tempat mereka tertawan, lalu berbalik serta memohon belas kasihan kepadamu di negeri tempat mereka tertawan itu, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Jika mereka berbalik kepadamu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa di negeri tempat mereka tertawan, yaitu tempat kalangan yang menawan mereka, dan jika mereka berdoa dengan berkiblat ke negeri yang telah Kau kurniakan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih, serta ke bait yang telah Kubangunkan bagi nama-Mu, maka dengarlah kiranya doa dan permohonan mereka dari tempat tinggal-Mu di surga. Belahlah perkara mereka, dan ampunilah umat-Mu yang telah berdosa terhadap Engkau. Sekarang ya Allahku, biarlah mata-Mu terbuka dan telinga-Mu mendengar doa yang dipanjatkan di tempat ini. Ya Tuhan Allah, segeralah hadir di tempat Engkau bersemayam. Engkau dengan tabut kekuatan-Mu. Biarlah para imam-Mu, ya Tuhan Allah, menyarungkan penyelamatan, dan biarlah orang saleh-Mu bersorak-sorai kerana kebaikan-Mu. Ya Tuhan Allah, janganlah berpaling daripada orang yang telah Kau lantik. Ingatlah kasih abadi-Mu kepada Daud hamba-Mu itu. 2 Tawarik bab 7. Setelah Salomo selesai berdoa, tiba-tiba turunlah api dari langit melahap korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Lalu kemuliaan Tuhan memenuhi bait itu. Para imam tidak dapat memasuki bait Tuhan kerana kemuliaan Tuhan memenuhi bait Tuhan itu. Ketika seluruh orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi bait itu, berlututlah mereka di atas lantai batu dengan menyembamkan muka ke tanah. Mereka sujud menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kerana Dia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kemudian raja dan seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu serta 120.000 ekor domba sebagai korban sembelihan. Demikianlah raja dan seluruh umat merasmikan rumah Allah. Para imam berdiri menurut tugas masing-masing. Begitu juga Bani Lewi dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Alat-alat itu dibuat oleh Raja Daud untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia memuji-muji Allah dengan iringan mereka. Kerana kasih-Nya kekal selama-lamanya. Para imam meniup nafiri di hadapan mereka manakala semua orang Israel berdiri. Selanjutnya, Salomo menyucikan bahagian tengah pelataran yang terletak di depan bait Tuhan. Disitulah dia mempersembahkan korban bakaran dan lemak korban kedamaian, kerana mazbah daripada gangsa yang dibuat oleh Salomo tidak dapat memuat kesemua korban bakaran, persembahan bahan makanan, serta lemak korban itu. Pada waktu itu juga, Salomo mengadakan perayaan selama 7 hari bersama-sama semua orang Israel yang datang dari jalan masuk Hamat sampai ke Wadi Mesir, suatu jemaah yang sangat besar. Pada hari ke-8, mereka mengadakan perhimpunan raya kerana mereka telah merayakan pentahbisan mazbah selama 7 hari dan perayaan pondok daun selama 7 hari juga. Pada hari ke-23 pada bulan ke-7, dia melepaskan bangsa itu pulang ke kemah masing-masing dengan gembira dan dengan hati yang riang kerana kebaikan yang telah ditunjukkan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, serta kepada Israel, umatnya.
Demikianlah Salomo menyelesaikan bait Tuhan serta istana raja. Dia berhasil melaksanakan segala sesuatu yang terlintas dalam hatinya untuk bait Tuhan serta istananya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, Aku telah mendengar doamu dan telah memilih bait ini bagiku untuk kau jadikan tempat mempersembahkan korban. Jika kututup langit sehingga tidak ada hujan, jika kuperintahkan belalang melahap hasil bumi, dan jika kulepaskan wabak penyakit di antara umatku, lalu umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampunkan dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku siap mendengar doa yang dipanjatkan di tempat ini. Aku telah memilih dan menyucikan bait ini, supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dan bertindak selaras dengan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, juga berpegang teguh pada segala ketetapan serta segala peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu selaras dengan perjanjian yang kuikat dengan Daud, ayahmu. Demikian, tidak akan terputus keturunanmu yang berkuasa di Israel. Akan tetapi, jika kamu atau para anakmu berbalik dan meninggalkan ketetapan-ketetapan serta perintah-perintah yang telah kuberikan kepadamu, lalu pergi beribadat kepada tuhan-tuhan lain dan sujud menyembahnya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kukurniakan kepadamu. Lalu bait yang telah kusucikan bagi namaku ini akan kubuang daripada hadiratku, dan akan kujadikan suatu ibarat serta sindiran antara segala bangsa. Setiap orang yang lalu di bait yang ditinggikan ini akan tercengang dan berkata, Mengapa Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini serta terhadap bait ini? Lalu orang akan menjawab, Kerana mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berpaut kepada tuhan-tuhan lain, sujud menyembahnya, dan beribadat kepadanya. Itulah sebabnya Dia mendatangkan segala malapetaka ini kepada mereka. Mazmur bab 136. Bersyukurlah kepada Tuhan, kerana Dia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang satu-satunya melakukan keajaiban besar, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang dengan kebijaksanaan menjadikan langit, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang membentangkan bumi di atas perairan, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang menjadikan cahaya-cahaya besar, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Matahari untuk memerintah sewaktu siang, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bulan dan bintang untuk memerintah sewaktu malam, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang memusnahkan anak sulung Mesir, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dan mengeluarkan kaum Israel daripada kalangan mereka, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dengan tangan yang perkasa dan lengan yang terhulur, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang membelah Laut Merah, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dan membolehkan kaum Israel berjalan melaluinya, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Tetapi menewaskan Firaun dan tenteranya di Laut Merah,
kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang memandu umat-Nya merentas gunung, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang menggulingkan raja-raja besar, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dan membunuh raja-raja yang masyhur, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Sihon raja orang Amori, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dan Og raja Basan, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dan memberikan tanah mereka sebagai warisan, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Warisan kepada hamba-Nya Israel, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kepada Dia yang ingat kepada kita sewaktu kita tertindas, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dan menyelamatkan kita daripada musuh kita, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dia memberikan makanan kepada semua makhluk, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Allah di syurga, kasih-Nya kekal selama-lamanya.